Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu di dalam video kali ini bagi meneruskan pengajian ibadah. Okey, kita akan buat ulang kaji bagi tajuk yang pertama, iaitu tajuk tayammum. Okey. Tengok unit 1. Murid-murid, kita buka muka surat 5. Unit 1 iaitu pengertian tayammum. Apa itu tayammum? Tayammum dari segi bahasa adalah qasad ataupun menyehajakan, ataupun kita kata sahaja aku tu, ialah tu. Itu qasad. Itu tayammum dari segi bahasa. Yang ni dari segi bahasa tu. Bukannya dari segi yang kita nak dalam ilmu syariah ni ataupun dalam bidang ibadah adalah dari segi syarak dia. Apa itu tayammum dari segi syarak? Dari syarak ialah menyapu muka dan kedua-dua belah tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat yang tertentu. Itulah tayammum. Tayammum macam biasalah. Kita sapu muka dengan kemudian kita sapu kedua-dua tangan kita hingga ke siku dengan debu tanah yang suci, dengan ada syarat-syarat dia lah. Antara dia adalah niat, tertib, adalah dia punya syarat-syarat dia. Okey. Seterusnya buka muka surat 6. Okey. Dalil diperintahkan tayammum. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dalil? Dalil itu adalah bukti. Bukti daripada Al-Quran bahawa tayammum ini disyariatkan. Kalau kita tak ada ayat, tak ada apa kan, dalam Quran Allah dah bagi tahu kat kita boleh tayammum. Janganlah kita dah tak ada ayat kita kata tak mau sembahyang sebab ayat tak ada. Padahal dalam Quran Allah telah kata kalau tak ada ayat kita boleh bertayammum. Okey, kita baca dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini ayat dia ni. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada ayat, tayammum lah. Macam itulah maksud dia. Sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Surah Al-Maidah ayat 6. Apa dia maksudnya? Maksudnya adalah, dan jika kamu junub. Junub ini hadas besar. Kita dah mengaji dah dalam bab mandi wajib apa itu hadas besar. Hadas besar ini, kalau kita ada hadas besar, kita kena mandi wajib dahulu, barulah hadas besar ini terangkat. Antara sebab-sebab yang terjadinya hadas besar adalah keluar mani, haid, nifas, wiladah, mati. Mati ni kita bagi mandi, wajib mandi juga, iaitu jenazah. Mati kecuali mati syahid. Okey. Antara satu lagi bersetubuh. Okey, maka bersucilah dengan mandi wajib. Kalau kamu berhadas besar, bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh terkena air. Maksudnya kalau kita sakit ataupun apa-apa dan kita tak boleh kena air, atau dalam pelayaran, kita duduk dalam pelayaran,
kita duduk di atas kapal, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat membuang air, lepas kamu membuang air, atau kamu menyentuh perempuan. Kalau kita sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air, maksudnya kalau kita berada di dalam hadas kecil, maksudnya lah, ni semua ni benda-benda yang hadas kecil lah. Kalau kita berada di dalam hadas kecil, jadi kita tak ada air untuk berwuduk. Jadi apa kita buat? Tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi. Maka nak buat apa? Maka hendaklah kamu bertayamum. Nampak ni, tayamum. Dengan debu tanah yang suci, dengan menyapu muka dan kedua-dua tangan kamu dengan debu tanah itu. Ni ayat ni dah ceritakan kepada kita bahawa kita kalau tak ada air, kita boleh bertayamum. Okey, seterusnya, sebab diharuskan tayamum. Apakah sebab-sebabnya kita boleh bertayamum ni? Bukan ikut dan saja. Hari ni kita kata air ada, kita kata hari ni tak mau ambil wuduk lah, tak mau guna air lah, kita nak tayamum hari ni. Tak boleh, padahal air ada. Ni saja nak tayamum tak boleh. Tayamum ini ada sebab-sebabnya sahaja. Yang pertama adalah ketiadaan air. Tak ada air. Tak ada air, kita boleh bertayamum. Maksud kata tak ada air ni bukan tak ada air di rumah kita. Satu kawasan kita semua tak ada, barulah kita boleh tayamum. Kalau rumah kita je tak ada, rumah jiran ada, tak boleh. Sungai pun rumah kita tepi sungai je. Rumah kita ayat pilih pipe tu je yang tak ada, tak boleh juga. Padahal sungai ada banyak ni. Macam itulah ketiadaan air. Tak ada air sungguh-sungguh ni, kita dah cari dah keliling satu set contohlah kan. Satu set tak ada air, barulah kita boleh tayamum. Yang kedua adalah uzur. Ini anggota wuduk yang tidak boleh terkena air atau berpenyakit. Uzur maksudnya badan kita tak boleh kena air. Kalau kena air dia lagi sakit, ataupun kalau kena air kita punya sakit tu payah lega. Jadi kita boleh bertayamum. Okay. Yang ketiga adalah yakin telah masuk waktu solat. Kena masuk waktu solat tu. Kalau nak tayamum ni kena masuk waktu solat dahulu. Kalau tak masuk lagi zuhur, contoh kita nak main zuhur, masa tu baru pukul 12. Pukul 12 tak zuhur lagi kan. Dia dah tayamum siap-siap dah. Sebab dia tahu kata tak ada air. Tak boleh. Memang tayamum ini kita kena masuk waktu dahulu, barulah kita bertayamum. Okey. Yang keempat adalah ada air tetapi tidak mencukupi. Air ada tapi cukup-cukup untuk minum saja. Cukup-cukup minum sahaja. Air ada tapi cukup-cukup saja untuk minum, jadi boleh bertayamum. Yang kelima adalah ada halangan daripada menggunakan air. Ni macam Ustaz tengah cerita dulu. Contoh dekat tempat dia tu ada satu saja tempat nak dapatkan air. Contoh di telaga tu. Contoh ada sebuah telaga. Tengok dia nak pergi telaga tu ada harimau. Kalau dia pergi telaga tu ke, dia matilah kena makan harimau. Jadi kita boleh bertayamum. Air ada tak? Air ada. Cuma ada halangan. Kita nak pergi ambil air. Jadi kita boleh bertayamum. Yang kena adalah cuaca yang terlalu sejuk. Kalau kita duduk di kutub utara tu, memang salji apa semua, nak kena air sejuk sangat, jadi boleh bertayamum. Ini kita beri keringanan kepada orang yang terlalu sejuk. Okey, itulah sebab-sebab kita diharuskan tayamum. Okey, baik, setakat itu sahaja video kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.